sebab semuanya akan jadi darah daging kita. Maka sebagai kita untuk mendapatkan keberkatan dalam rezeki, maka Allah telah memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi oleh manusia untuk mendapatkan keberkatan rezeki. Pertama, berusaha dan bekerja. Maknanya berusaha betul-betul. Kan? Kita memang tak sempurna, tapi kita berusaha. Kan? Kita ni tak sempurna, kita buat kerja mungkin ada silap, tapi memperbetulkan kesilapan kita itu lebih baik. Mana ada manusia sempurna? Itu sebabnya Nabi sebut sungguhnya manusia itu berdosa. Berdosa, mana ada sempurna? Mana ada yang maksum? Kecuali Nabi kita. Kita ni ada buat salah, ada buat dosa kan. Tadi Samsul debat sampai ngumpat, dosa tak? Dosa, tapi saya maafkan lah. Saya lalu tinggi kan, contoh kan, mengumpat tadi, saya maafkan. Saya dengar tadi tu. Jadi mana kata kita cakap melainkan kita yakin sangat, alhamdulillah masuk tahun 2023, dah masuk dah 14 bulan hari ni, belum ada dosa lagi tu. Oh berani dia cakap macam tu pun berdosa dah, sebab tak sedari kan. Nabi sebut sungguhnya manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia berdosa itu bertaubat kepada Allah. Dia dah tahu dosa tapi tak nak taubat pula, mengumpat kemain laju lagi, ngutuk aja. Tengok tu lah, menyampah aku, cepat-cepatlah start ceramah, banyak di situ. Contohlah kan, dia marah pula MC cakap panjang-panjang. Contohlah, saya okey. Saya kira dihurai-hurai kan. Contohlah kan. Kita umpat tu, dia ada dua tau sebenarnya. Dia ada satu, ghibah dan fitnah. Ghibah dan fitnah. Apa maksud ghibah? Apa maksud fitnah? Fitnah, kita cakap satu benda yang tak betul pasal orang. Dengar-dengar dia lah yang kena tangkap mencuri semalam, bukan dia. Dan orang pandang dia lain, itu fitnah. Ghibah lah, cakap benda yang betul pasal orang tu, tapi kalau orang tu dengar, dia kecil hati. Itu ghibah, makna mengata lah. Mana dia pakai tudung macam tu lagi? Weh, contoh, dia kutuk pasien tudung kawan tu, dia pakai lagi tudung pengangkap tu. Yang kan yang tarik engineer tu, kan pengangkap kan yang tu pakai. Kan contoh, sedapnya nambahan. Dia pakai lagi brush yang tarik engineer tu, yang rantai tu, yang tarik satu tarik saya sini tu kan, dan tarik sini. Mana dia pakai macam tu dah? Kita cakap contoh, ya Allah dah kepam kopiah duit, dia pakai lagi contoh. Maknanya dia cakap benda tu betul tak? Betul, tapi kalau orang tu dengar kecil hati tak? Kecil hati. So itu adalah ghibah. Ya Allah pendek anyway, contoh pendek, panjang, lebar, lonjong, tiga segi, semua pandai. Satu ketika ada seorang perempuan badui datang jumpa Nabi. Dia mengadu masalah dengan Nabi. Dia ceritalah dia ada masalah macam ni. Dia balik. Bila dia balik je, Aisyah datang kat Nabi. Ya Rasulullah, kecilnya dia tu. Maka Nabi kata, ketahuilah wahai isteriku, sesungguhnya kau sedang membuat ghibah, berdosa. Cakap pasal fizikal orang, ya Allah, gemuk weh. Contoh kan, dia cakap, ya Allah gelap ni kulit dia, aku ingat kalau malam ni memang kita langgar ni. Tak cakap, memang kita tak sedap cakap kan. Aku tak cakap, orang cakap aku ni gelap ni, contoh kan. Jadi makna kata bercakap benda betul tu ghibah dan fitnah. Panjang lagi huraian dia, jadi tak sempat hari ni, kita kena panggil lagi lah ni. Okey, satu. Yang kedua, tadi maknanya yang pertama berusaha dan bekerja, berusaha sungguh. Kedua, bertakwa. Bertakwa, mengikut perintah dan larangan Allah Ta'ala, ikut. Kalau dalam berusaha tadi, Allah Ta'ala itu kalau telah ditunaikan salat Jumaat, maka bertabaranlah atau muka bumi dan ingat Allah sebanyak-banyaknya agar kalian bahagia. Ingat Allah bahagia. Bekerja, ingat Allah. Takwa, pesan Allah, mana Allah Ta'ala suruh buat, Allah larang buat, jangan kita buat. Jangan gitu buat. Allah dah pesan jangan curi tulang, jangan melanggar amanah, maka jangan gitu buat. Bertakwa pada Allah. Bertakwa ni kita buat sesuatu ni, kita yakin Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran kepada kita, balasan berita apa juga yang kita buat. Ketiga,
bertawakal kepada Allah. Dah usaha buat, serahlah pada Allah Ta'ala untuk berikan yang terbaik kepada kita. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Surah At-Talaq ayat yang kedua. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, nescaya dia akan mencukupkan keperluannya. Maka cukup keperluannya, tawakal, serahlah pada Allah Ta'ala. Keempat, bersabar dan bersyukur. Kalau seandainya kalian bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Jadi syukur, sabar di dalam kerja ni. Sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas, settle. Ingat tu, sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. Laju lagi. Sabar, syukur. Senior ni hentak. Laju sangat. Orang lelaki ni semua saudara dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah, Nabi sebut, dia terus ingat. Mana ni menyalin? Tu dia bersaudara dengan Abu Hurairah. Balik orang tanya, sudah buat ceramah apa tadi? Macam biasa. Okey, macam mana? Okey. Apa cerita dia tadi? Sama je. Jangan kau tak salin, sama lah. Kan? Macam itulah. Ya? Orang lelaki jangan kau petikaikan. Dia memang cara dia merenung, dia tu hadap. Dia tak perlu catat-catat. Mana ada? Tak, bukan standard dia salin tu. Tu yang dia macam tu. Tu ingat dia. Siapa yang tengok mula sampai habis tu biasa. Tapi kalau kejap tengok, kejap lelap. Kejap tengok, kejap lelap. Mana sambil-sambil dia dengar, dia zikir. Yang paling hebat sepanjang ceramah saya, dia zikir. Tu sebabnya kan, semua Allah Ta'ala bagi pahala ni. Kita datang majlis, semua Allah bagi pahala. Tapi beza-beza lah. Beza-beza, dia tak sama. Mana sama orang duduk tengah, orang sandar kat dinding? Tak sama. Ni contoh lah, tak payahlah berkali. Contoh. Datang-datang ambil sudut. Kau ingat tak perasan kau tidur je. Macam tu lah kiranya. Punyalah kata nak sangat tengok Samsul debat depan-depan. Kau duduk jauh bahal. Kan? Contoh. Orang lelaki dia okey je. Kan? Jadi sabar dan bersyukur. Kelima, berinfak, berzakat, bersedekah. Ya? Allah berfirman, apa-apa yang kalian infakkan dari sebahagian harta kalian, maka Allah akan menggantikannya. Surah Sabah ayat yang ke-39. Kemudian yang keenam, bersilaturahim. Dalam kita bekerja ni, silaturahim jaga, jangan gaduh-gaduh. Buang penyakit serangkai tu. 3 penyakit tu kita kena buang. Pertama, buang penyakit tamak. Jangan tamak, kongsi tak apa, faham? Buang penyakit berangkai ni kita kena buang. 3 penyakit tu. Penyakit pertama, jangan tamak. Tamak tu penyakit. Jangan tamak, kongsi tak apa, faham? Faham ke tidak? Orang perempuan faham tak? Tak, dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya, faham tak faham? Setuju tak? Betul lah dia orang perempuan. Sangka buruk je. Maksud kongsi ni, jangan kita tamak, jangan ambil lebih, tapi berkongsi, share, sedekah, bantu orang. Itu yang baik. Jangan tamak. Kedua, jangan sombong. Jangan tamak, jangan sombong. Dan macam mana Nabi kata, tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun sebesar biji sawi. Nak sombong kan namun Samsul debat, tak payahlah. Saya pun tak adalah kata, Samsul debat siut, tak ada. Kan? Iya, jangan minta-minta. Pening bala kau nak makan pun kena cari tempat yang tak ramai orang. Nak makan tadi kan, cari tempat tak ramai orang. Puas kurang. Kan? Tak boleh hilang pertimbangan orang yang nampak. Macam tu kan. Tu antara
masalah-masalah lah kan. Tu biarlah. Salahnya tempat tak ramai orang tu tak sedap. Itu cerita dia. Tapi berapa lama? Sampai masa nanti Samsul Debat ni beliau merupakan penceramah sekitar tahun, sebab masa tu dah tua dah. Ya Allah, dah tua betul Samsul Debat tu ya. Dapat anugerah tokoh mahal hijrah, agaknya lah pada tahun 2035 masa tu. Dah tua betul lah. Dia pun bagi hadiah kan. Siapa? Tak ingat, tak kenal. Betul tak? Sampai masa nak belagak kenapa kan? Macam bos kan, dia bergelar bos kat satu syarikat, bukan, saya tak sebut bos inilah, tempat lain lah kan. Sampai masa dia akan bersara tak? Bersara orang lain pula jadi bos kan. Kita bekerja, selama-lama akan bekerja tak, sampai masanya pencen, layankan bila SP kan. Aku nak bercuti lah, pergi luar negara kan. Orang pergi UK, pergi Europe, pergi Balkan, Australia, pergi Germany. Ya betul, sampai masa kan kita takkan bekerja selama-lamanya. Sampai masa kita pula tengok anak kita bekerja. Kerja lah lelo, ayah dulu kerja. Oh, syarikat ayah bukan biasa-biasa. PSI in control lah. Kan. Suka pula aku nyebut nama company ni. Saya tadi terkejut aku lah, ceramah untuk pekerja restoran ke? Saya tak perasan, biar kan sampai kat bawah kan. Oh, kat sini patut tengok baju sama semua kan. Malaya grill kan. Rupanya pakai tempat ni. Tak apalah. Saya kata sampai masa ni jangan sombong. Jangan tamak, jangan sombong, dan ketiga jangan dengki, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dan dengki ni sama artinya. Tak payah nak cakap dengki ni iri hati, tak puas hati, tak, senang je. Dengki samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu dengki. Simple je, habis cerita. Allah tentukan dia berjaya, Allah tentukan dia dapat rezeki macam tu. Yang kau tak pati pak, dia takkan dapat tu melainkan Allah izinkan. Seterusnya berdoa dan beristighfar. Itu cara dia. Doa minta ampun, lepas tu istighfar, minta ampun dengan Allah. Doa banyak-banyak. Kemudian berbuat kebaikan. Banyakkan buat kebaikan, tolong orang, bantu mana yang kita boleh. Dan begitu juga bangun awal pagi. Tengok, bangun awal pagi pun salah satu cara nak cari keberkatan rezeki. Apa yang Nabi sebut, pada satu ketika Fatimah puteri Rasulullah SAW berkata bahawa saat Rasulullah melihatnya masih terlentang di tempat tidurnya pada pagi hari. Nabi satu pagi itu nampak Fatimah baring dekat tempat tidur dia, terlentang. Apa kata Nabi? Wahai putriku, bangunlah dan saksikanlah kemurahan hati Allah, dan jangan menjadi, dengan ni Nabi kata, jangan menjadi seperti kebanyakan orang. Maknanya yang tak bangun pagi ni ramai. Nabi tahu dah, yang jadi membuta ni sampai tengah hari ramai. Kawan saya dulu dekat industri, dia seorang tidur 2 hari. Kalau dia tidur memang 2 hari baru bangun. Orang biasa bangun, kau apa dah? Dia tak, hari apa dah? Dia ada lain. Dia tanya hari apa dah? Betul. Tapi kawan saya ni, saya tengok update detik ni, alhamdulillah dia dah berubah makan. Dia dah buat PhD dah, sampai keluar negara dah. Balik pada US baru ni tengok. Oh, dahsyat dia. Dia kata, saya pun tak sampai ke tahap tu lagi. Hebat dia. Mana dia berubah lepas tu. Bila dah bekerja, dia sambung belajar balik. Sampai dah ada doktor dah sekarang. Dahsyat dia. 2 hari tidur. Memang banyak kelas tak pergi. Tidur. Kau bangun lah, kau tak pergi kelas ke? Kita pula risau masa kat UiTM tu, kat Shah Alam. Syat dia.
Nabi kata, putriku, bangunlah, saksikan kemuliaan hati Allah dan jangan menjadi seperti kebanyakan orang. Dan Allah mengurniakan rezeki setiap harinya pada waktu antara mulai subuh sampai terbit matahari. Itu sebab siapa bangun awal pagi dia akan rasa segar, dia rasa fresh. Kalaupun dia tidur balik, dia terlelap lepas zuhur pun, dia taklah seteruk orang yang bangun tengah hari. Macam nak korang tinju muka. Ini bagi penyepak ni kan elok. Betul. Kan kita kan pernah kan kita kan. Semasuklah saya, bukan kata tak pernah dulu. Nak pula kita lepas malam tu tidur lewat kan. Tidur pula tengok tak nak bangun. Oh, balas dah nanti lu belum lagi, belum. Oh, tahu belum. Sekali jaga. Yang mak pula puas hati kau. Kan? Iya. 7 tanda keberkatan rezeki. Apa 7 tanda keberkatan rezeki? Kita dah sampai ke apa? Oh, lagi 5 minit. Okey. 7 tanda keberkatan rezeki. 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Itu pertama. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi, boleh sedekah, boleh share. Tapi kalau orang yang tak berkat rezekinya, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas, seolah meminum selautan air tapi dahaganya tak pernah hilang. Itu pertama. Cek balik, duit kita cukup ke tak cukup setiap bulan? Cek balik. Orang tu gaji 8,000 tapi tak cukup. Kita gaji 1,500 campur dengan overtime sikit, campur dengan yang alhamdulillah cukup, siap boleh simpan pula lagi. Contoh, maknanya berkat. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Yang belum kahwin, dia dengan mak ayah dia bahagia. Itulah, jangan kecewa yang belum kahwin. Lek-lek Tanyalah orang yang dah kahwin. Belum pernah lagi saya jumpa orang yang dah kahwin, dia suka sangat dah kahwin. Susah. Tak pernah saya jumpa, macam mana kahwin? Ya Allah, seronok, tak pernah ke? Tak pernah kita jumpa. Paling kuat dia kan, macam mana kahwin okey? Ya. Itu paling kuat tu. Alhamdulillah, okey. Tak pernah jumpa. Tapi macam mana kereta? Kalau tanya, macam mana kereta baru? Macam ni angkat. Kahwin tak pernah macam tu. Kahwin okey? Baik, gila kau. Kenapa aku tak kahwin daripada dulu lagi? Tak ada. Belum pernah lagi. Tanya pula, suami kau macam mana? Dia lah. Bini kau macam mana? Oh, jangan cerita lah. Seorang tu pula kan. Maknanya tak ada kan. Itu dia. Tapi bahagia. Rumah tangga rasa bahagia. Mana yang belum kahwin, sabar. Ada orang jabatan dia pendek, cepat dapat jodoh. Ada orang jabatan dia panjang, lambat dapat jodoh, tapi Allah bagi yang terbaik jodoh dia. Ada orang jabatan tu dalam pendek, banyak kali pula tu. Ada. Yang faham-faham, tak faham sudah, hantarlah. Iya. Yang penting kahwin ke apa, biarlah kerana Allah. Ini tanya kenapa kahwin, mak bising. Masa bila mak tak bising? Mak ni memang kerjanya bising aja. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila kahwin? Bila nak beranak? Bila beranak, lelaki je anak kau. Bila dapat anak perempuan? Dapat anak perempuan, beranak je kerja kau. Salah juga beranak. Salah juga. Yang seorang tu, kenapa kau kahwin? Kau kawan kahwin semua dah, tinggal saya je belum. Kenapa kahwin? Umur saya banyak dah. Bila lagi saya nak kahwin? Kenapa kau nak kahwin? Geram nak budak perempuan tu. Lagi tu susah nak jumpa orang yang cakap, kenapa kau nak kahwin? InsyaAllah saya kahwin imam kerana Allah. Susah nak jumpa. Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Sebab tu je jawapan yang dia ada. Sampai hati abang buat saya macam ni. Apa salah saya bang? Kerana Allah. Tapi ni bukan ajar ya, ni bukan ajar. Contoh. Ya, maknanya rumah
rumah tangga rasa bahagia. Balik rumah tu happy je. Balik rumah kan seronok, tak sabar nak balik rumah. Ini balik rumah, nampak suami sampai, dia pesan anak tadi, jangan jangan label-label orang, jangan ejek-ejek orang, dosa. Faham? Faham mama? KL mama saja. Sungai Buloh bodoh. Mama kampung Lonek kata. Ya. Bahagia je rasa kan. Suami balik ni tak, jangan label orang, jangan ejek-ejek orang tau. Faham mama? Sekali suami balik, aku tengok rimau dah sampai. Rimau. Tadi dia kata jangan ejek-ejek orang. Suami balik happy. Assalamualaikum sayang. Sayang, abang sampai ni. Sayang, abang kat dapur lah masak. Sayang tahu kan abang tak boleh kalau tak nampak sayang. Sayang, abang janganlah. Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau suka tak cakap? Kau suami kau macam tu, kau suka tak cakap? Aku menggayakan bagi faham. Yang tu sepatutnya berlaku. Rumah tangga bahagia. Nak abang tolong ke? Tak payah bang. Nanti abang tolong lagi lambat. Okey lah, abang tunggu abang mandi dulu Okey bang, love you. Bang. Atau suami balik, sayang dah. So isteri tengah basuh pinggan. Sudah. Pergi masuk dalam mandi, biar abang sambung. Suami tu sambung basuh tu dengan baju t-shirt PSI. Tak habis. Dia masih mana nak tanya umur, suka tak kalau suami buat macam tu? Suka tak? Walaupun tu lah sekali dalam 365 hari tu, rasa happy lah. Dah pergi masuk dalam mandi bang. Ataupun suami balik, sayang, iya bang, ni ambil ni voucher ni. Voucher apa ni? Voucher spa muslimah. Hari Sabtu ni pergi spa muslimah ni, cuci rambut, masaj, pedicure, manicure. Habis anak kita, anak abang jaga, saya pergilah. Abang, susahkan abang je. Sayang, tak susah mana pun, nama booking je kau bayarlah sendiri. Buang asap menjantan dia. Kan? Tak adalah abang nak bayar dah. Ya ke bang? Abang happy. Itu bahagia. Dia bahagia ni tak perlu kaya tau. Jangan ingat, ada orang cakap bahagia ni kena kaya. Salah. Ada orang tu duit banyak, kereta besar, rumah besar, suami sebulan sekali pun belum tentu dia ada kat rumah. Dia cakap tu, biarlah dia tak balik mampu lebih baik, yang penting rumah besar, duit banyak. Kau jangan macam tu, tak bahagia. Carilah bahagia. Betul. Suami balik, sayang, baca air kopi, kita minum sesama. Ni abang bawa balik kuih ni. Ya ke? Kuih apa abang bawa? Kuih lambang kasih sayang kita. Kuih apa tu? Kuih kapel. Mana ada kuih kapel? Cuba tengok. Kuih cakui. Kan kapel tu. Kuih cakui tu kan kapel. Dia baru tahu. Nampak bahagia tak? Makan tu siap-siap 2 pak, abang 1. Betul tak? Bahagia. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda keberkatan rezeki, anak-anak berjaya dalam bidang ni. Berjaya dalam akademik. Mungkin anak dapat nombor 1. Mungkin dalam kelas anak dapat pakaian, subjek terbaik. Itu pun kita dah happy dah. Saja bahasa Inggeris tu kan. Mak ayah pun berterabur bahasa Inggeris kan. Mak anak aku dapat subjek terbaik bahasa Inggeris. Saya telefon mak, tak sangka mak anak cerita cucu mak ni terbaik dalam bahasa Inggeris. Kan. Sejak 1. Happy tak? Happy. Tiba-tiba kadang nampak anak berjaya dalam bidang, tak kisahlah akademik, berniaga, kehidupan. Kadang-kadang perempuan boleh menitis air mata. Anak kita dah kompo bang. Ya Allah, anak kita bang. Kau sabar sikit, ni kompo tadika ni. Kompo tadika pun. Okey,
Seterusnya yang keempat, suasana tempat kerja, suasana kejiranan masyarakat, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita, itu tanda keberkatan rezeki juga. Kelima, mudah melaksanakan perintah Allah, mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak sedekah, mudah nak buat benda baik, itu juga tanda keberkatan rezeki. Keenam, rumah kita seringkali diziarahi tetamu, ada je orang datang rumah, itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin shopping, itu tak termasuk. Itu kau yang order, faham? Dan yang ketujuh adalah apabila doa mudah dimakbulkan oleh Allah, itu juga tanda keberkatan rezeki. Jadi sekarang kita tengok soalan-soalan. Macam mana cara nak ikhlaskan hati bila bekerja? Senang saja. Bila dapat aja gaji pada 25 ke hari bulan ke atas, tolong pulangkan balik pada majikan. Dia tanya macam mana nak ikhlaskan hati bekerja. Itulah cara. Ada peran. Siapa nama bos? Ciaza. Minta tolong sangat. Tahun ni tolong jangan bayar gaji saya. Untuk tahun ni saya kerja ni. Semua dunia semua ni. Macam tu tak. Maksud ikhlas ni simple je. Bekerja, apa je yang kita buat. Dongar lah sini bergosip lagi tu. Banyak soalan. Okey. Apa perasaan? Dapat hantar soalan tu ke depan. Tak, ikhlas ni, maksud ikhlas adalah melakukan sesuatu tanpa mengharapkan balasan manusia, wa imma terima kasih pun tidak diharapkan. Maknanya gaji itu memang kita tahu dapat. So kita kerja, kita dapat gaji, kita tahu. Tapi kita bukan kerja sebab tu. Berapa ramai kerja kadang tak ingat, gaji dah masuk lah, kadang sampai jam tu sekali. Kan? Dah dia tak sedar, dia 3 bulan dia tak draw duit dia. Teruk sangat tu kan. Tapi yang jadi tak ikhlas apa? Dia kerja tu sebab nak naik pangkat. Kerja sebab nak kerja sesuatu. Mungkin bos akan bagi dia kedudukan tertentu, contoh. Itu bukan ikhlas. Wa imma terima kasih pun tidak diharapkan. Itu ikhlas. Berapa ramai orang kata, aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak. Itu tak ikhlas lah tu. Ya? Mana buat yang terbaik, dia lebih mengharapkan ganjaran pada Allah Ta'ala daripada ganjaran manusia. Okey. Betul ke rezeki suami datang dari redha isterinya? Kan? Betul juga. Memang, tapi tidaklah orang kata sepenuhnya. Begitu juga sebaliknya. Suami isteri ni. Sebab kadang-kadang contoh suami kena bagi nafkah zahir dan batin. Zahir, makan, pakai, tempat tinggal. Tapi kadang-kadang suami kerja, gaji pun tak cukup. Contoh. Maka mustahak redha isteri tu. Jadi isteri pun bekerja. Ikutkan isteri tak perlu kerja. Isteri kerja sebab nak tolong suami. Ikutkan dia. Kalau suami paksa, kau pergi kerja, tolong aku ni, isteri tak redha, berdosa suami tu. Faham? Orang lelaki kena tanggung isteri, tapi isteri bantu, dia kena hargai. Terima kasih lah. Kalau tak sebab ayang kerja, ayang tolong abang ni, tak tahulah bang, tak apalah bang, kita susah sesama, senang sesama. Itu orang perempuan terluka sangat hati dia. Dengan tahap macam tu, kau cari perempuan lain. Faham? Dia suka je tu. Betul tak betul? Kan? Orang perempuan dah berkorban. Dia korban macam-macam. Contoh, macam orang yang kahwin lebih tu. Kahwin lebih kan? Nak cakap betul. Contoh, dia takkan dapat sempurna bagi keadilan tu. Maka isteri-isteri ni kena faham. Tak apalah, fahamlah tu. Contoh, dia patutnya hari ni balik ke rumah isteri pertama, esok balik rumah isteri kedua, kan? Nak balik rumah isteri kedua je, isteri pertama selalu macam tu. Apa ni? Contohlah, kenapa nak mati dah ni bang? Contoh kan? Dia buat helah macam-macam, contoh. Jadi suami telefon yang muda. Abang tak nak balik malam ni, akak sakit tak sihat. Jadi isteri ni, alah, kau malam ni, contoh kan, dia hidung tersepit sebab dia bini muda, kan, dia bini sengau macam tu kan. Tapi
Tetapi suami tu tak balik, dia kata tak apalah bang, dah akak tak sihat, tak apalah abang jagalah. Tapi suami kena ganti. Nampak? Tapi kalau tak ganti, bang tak payah ganti pun tak apa bang, saya okey je. Itu redha isteri, maka suami tu selamat. Faham tak? Tu benda macam tu lah. Bawa isteri pertama pergi makan dekat satu restoran yang ada yang kambing bakar yang sedap. Saya tak nak sebut nama kedai tu sebab dia tak taja ceramah kita ni. Macam tu lah kan. Tapi isteri ni syek-syek kena tom yam, syek-syek kena tom yam. Contoh, isteri petikai kan, maka tak dapat dah redha tu. Ni benda simple-simple lah kan. Yang tu tajuk lain lah, maknanya dah dua dah tajuk kena panggil. Kekadang mak ayat. Kekadang kita tak sedar tercuri. Mak apa? Dia tercuri. Dia bukan sesaja curi masa tu, curi tulang. Kadang-kadang kita tak sedar tercuri masa kerja dengan buat benda personal. Bolehkah kita balance balik? Bolehkah kita balance balik dengan bayar zakat pendapatan dan tidak berkira membuat extra works tanpa klaim apa-apa? Sekejap. Bolehkah kita balance balik dengan bayar zakat pendapatan dan tidak berkira buat extra works tanpa klaim apa-apa? Oh, macam tu. Dia tak sengaja. Jadi kalau tak sengaja, dia tak sedar, dia tercuri masa. Jadi dia klaim balik dengan extra work. Mana dia buat overtime. Dia buat overtime kerja dan dia tak klaim. Kan? Dalam kisah dalam Islam ni satu je. Benda tak sedar tak jadi dosa. Terbuka puasa. Terbuka tu sampai tersandar makan. Teruk betul. Makan dia tamah-tamah pun. Lah aku puasa weh. Melampau kau kan. Kalau kau buka puasa tu macam terminum je. Ya Allah aku puasa. Tak sedar kan. Contoh macam puasa sunat kan, biasa orang kadang terlupa. Jadi itulah lah. Dalam ter ni tak ada masalah dalam Islam. Tapi bila kita ingat, bagus lah ni. Bila teringat, ya Allah tadi aku banyak ni lah, so kita buat overtime. Kita nak cover balik mana yang kita tercuri masa tadi. Bagus lah tu. Bayar zakat. Zakat bukan untuk cover kerja kita. Kalau betul boleh cover kerja kita, saya dah bayar dah zakat, alhamdulillah. Sepatutnya 100, tapi saya bayar alhamdulillah 2000. Tahun ni saya memang tak kerja lah. Tak dapat dia macam tu dah kan. Tak dapat dah ya? Kena faham lah tu. Sebab memang ada staff saya dulu, ada staff saya seorang dulu, saya selalu bawa dalam ceramah saya. Dia masa saya kerja jadi pegawai kerajaan dulu kan, ada satu kali tu barang saya tertinggal kat office. Malam tu saya nak pergi ambil barang saya kat pejabat dalam pukul 9.30, 9.45 kat 10 malam. Tengok office saya terang. Saya tengok Cik Aziz, memang nama sebenar Cik Aziz ni, dia tengah buat kerja. Cik Aziz tak balik lagi. Biasalah bos, saya memang kalau saya tak ada apa-apa hal, memang saya akan overtime setiap hari. Isnin sampai Jumaat tu dia akan overtime setiap hari sampai pukul 10 malam, kemudian dia balik. Banyaklah gaji Cik Aziz. Saya tak adalah. Untuk 2 tahun ni, 2 tahun sebelum boleh pencen, setiap malam kalau tak ada hal dia akan overtime dan dia tak claim. 2 tahun. Wallahi ini cerita betul. Bukan kata saya buat cerita nak bagi sedap cerita. Hidup lagi hamba Allah ni. Saya jumpa dia dah pencen. Lama dah pencen. Dia masih lagi bawa kereta Proton Sagar lama. Dan sekali tu dia pergi kat kedai aksesori tu, dia tengah nak tukar cover seat dia. Masa tu dia cerita, saya buat kena. Ingat ni, memang kerja rajin. Rupa 2 tahun yang terakhir sebelum dia pencen. Saya kata kenapa dia buat macam tu? Saya tak tahu macam mana cara lagi saya nak bayar balik pada tempat saya kerja ni. Saya buat loan rumah pun saya dah selesai. Anak-anak saya pun semua dah lepas kan. Lepas tu duit loan kereta saya semua dah selesai. Saya dah nak pencen. Mungkin dengan cara saya overtime, mungkin saya boleh cover balik mana yang terkurang, mana-mana terkurang dulu. Tu ayat dia. Saya kata hebat dia. Saya kata kita zaman sekarang tak buat tapi claim. Tu ramai, kecuali di PSI sebab dia in control. Alright. Kesan keberkatan rezeki dalam ibadah seharian. Ini saya dah cerita tadi lah. Kesan dia maknanya ibadah dia diterima, kesan dia dapat pahala ibadah, kerja dia tenang. Bagaimana menarik rezeki? Menarik rezeki laju dan tidak disangka-sangka masuk. Macam mana menarik rezeki laju masuk dan tidak disangka-sangka? Okey, sini.
Ada satu cara. Macam saya sebut tadi, salah satu langkah, ingat tak tadi? Sedekah dan juga zakat tu tadi. Itu memang betul. Itu adalah salah satu cara ni. Saya pernah, orang yang kebanyakan ni adalah yang pernah dengar ceramah saya kan, ingat tak, saya sponsor family saya. Mula-mula saya pernah sponsor isteri saya bawa pergi umrah. Lepas tu saya sponsor adik keluarga saya, mana yang susah-susah saya bawa pergi umrah. Masa tu mak saya cakap, masa tu saya dekat Madinah, terlepas makan tengah hari tu, makan hari ke makan malam, saya ingat lepas makan tu saya kat mak saya, mak rasa nak bawa lah keluarga kita, mana yang susah-susah tu nak bawa lah pergi Mekah. Mak saya cakap, woi ni Madinah ni kau cakap kau kena buat tau. Ya nak buat lah ni. Alhamdulillah tahun 2018 ke 2019 itu saya dapat bawa 15 orang. Masa kira-kira 15 orang menung masa tu. Yang menung saya dengan buku akaun menung. Betul. Sebab bila bawa keluarga, kita tak boleh bawa package yang biasa-biasa, kena bawa yang okey. Nak sedekah, jangan kita sedekah bagi yang elok. So package seorang 9,000 lebih, jangan kau campurkan. Macam tu lah, 9,000 lebih seorang. Baik, 9,000 lebih, dekat-dekat 10,000 bawa. Lepas tu sampai kat sana pula, tu memang cerita kos lain. Pergi Taif kena tambah 180 rial seorang. Tak apalah, nanti lain kali lah. Sebab semua kebanyakan tak ada duit. So saya sponsor pula pergi Taif, biar semua rasa pergi Taif. Tak tahu bila lagi nak datang, saya sponsor. Tapi betul, bila saya bawa tu tak sampai 3 bulan, bila saya balik tak sampai 3 bulan, Allah ganti balik duit tu. Memang. Dan masa tu tak ada saya cakap mujur balik modal, tak ada lah. Cuma masa tu saya cakap, ya Allah, siapa lagi aku nak tolong lepas ni, tolong jangan angkat tangan. Ni contoh. Jadi saya dah cakap, betul.